Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak share satu kisah yang ngeri dan juga tak berperi kemanusiaan. Kisah dia tentang seorang pengasuh yang dera anak di bawah jagaan dia, dan aku gelarkan dia sebagai pengasuh dari neraka. Biasanya kita selalu dengar kes dera kanak-kanak dekat tempat pengasuhan kan? Tapi kes yang ni bukan pasal budak-budak, tapi melibatkan budak perempuan remaja. Selama diorang di bawah penjagaan pengasuh diorang, hidup diorang memang terseksa sangat-sangat. Sampailah salah seorang daripada diorang ni telah meninggal di tangan pengasuh diorang sendiri. Cerita diorang juga telah diadaptasi kepada sebuah novel yang bertajuk The Girl Next Door, dan kalau tak silap aku ada juga movie tentang cerita diorang berdua ni. So without wasting any time, let's get started. Story yang aku nak cerita dekat korang ni tentang pembunuhan Sylvia Likens yang terletak di Indiana, Amerika. Kes ni merupakan kes pembunuhan yang terkejam yang pernah terjadi dekat sana. Yang menyedihkan, tak ada seorang pun jiran tetangga dekat sana yang sedar tentang kejadian tu. Mungkin disebabkan diorang ni malas nak busybody hal tetangga, so diorang macam ignore je apa yang jadi. Sylvia Likens telah dilahirkan pada 3 Januari pada tahun 1949. Dia merupakan anak ketiga daripada 5 adik-beradik. Adik-beradik dia yang lain semuanya kembar, iaitu Diana Denny dan Jenny Benny. Mak dia bernama Betty dan ayah dia pula bernama Lester. Mak dan ayah dia merupakan pekerja sarkas di Carnival. So bila ada apa-apa event, mak dan ayah dia terpaksalah tinggal diorang ni adik-beradik. Biasanya mak dan ayah dia akan tinggalkan diorang ni dekat saudara mara yang terdekat. At least anak diorang ni boleh study dan tak ketinggalan pelajaran masa diorang keluar pergi Carnival. Pada Julai 1965, mak dan ayah diorang telah berpisah. Jadi Sylvia dengan Jenny telah dijaga oleh mak diorang Betty, dan masa tu Sylvia berumur 16 tahun. Manakala kakak diorang yang bernama Diana telah berkahwin dan berpindah ikut husband dia. Danny dengan Benny pula tinggal dengan atuk dan nenek diorang. Masa mak dan ayah diorang ni berpisah, kehidupan diorang dengan mak diorang memang sangat-sangat susah. Jadi mak dia telah ambil jalan singkat untuk mencuri barang dekat kedai, dan akhirnya mak dia telah ditangkap dan dipenjarakan. Disebabkan mak diorang ni ada dalam penjara, jadi hak penjagaan Sylvia dan juga Jenny telah jatuh kepada ayah dia, iaitu Lester. Lester masa tu dia masih lagi bekerja di Carnival, so dia memang tak ada masa langsung untuk jaga diorang berdua ni. Lagipun adik-beradik diorang yang kembar tu pun dijaga oleh atuk dan nenek diorang, sebabnya ayah dia memang tak ada masa untuk jaga anak-anak dia sendiri. Kebetulan masa tu ayah dia telah berkenalan dengan seorang ibu tunggal yang mempunyai anak 7, iaitu Gertrude. Ayah diorang masa tu memang dia tak ada choice, dan dia persetujulah anak dia untuk dijaga oleh Gertrude. Lagipun Lester cuma bayar $20 seminggu je kepada Gertrude sebagai upah untuk jaga anak-anak dia. Bila Gertrude setuju yang dia akan dibayar $20 seminggu, Lester pun happy lah, sebab dia tak perlu fikir lagi siapa nak jaga anak dia. Disebabkan kecuaian dia jugalah, dia terus lepaskan tanggungjawab dia kepada seorang perempuan asing yang dia memang sendiri tak kenal. Lepas tu dia tak pernah ambil tahu langsung keadaan rumah diorang tu macam mana, dan macam mana Gertrude ni menjaga anak-anak dia, ataupun orang kata latar belakang Gertrude, sehinggalah menyebabkan salah seorang anak perempuan dia meninggal dalam keadaan yang sangat ngeri. Macam yang aku cakap tadi lah, Gertrude ni ada 7 orang anak, dan semuanya berusia dari 17 tahun hinggalah kepada bayi yang baru lahir. Anak dia yang sulung bernama Paula berusia 17 tahun, Stephanie 15, John 12, Mary 11 tahun, Shirley 10, James 8 tahun, dan seorang bayi yang baru lahir. Jadi diorang ni tinggal di sebuah rumah yang agak besar yang telah disewa oleh Gertrude. Sebenarnya Gertrude ni dia ada masalah tekanan perasaan tau, disebabkan dia ni dah banyak kali kahwin dan bercerai. Selain tu dia juga dikatakan pernah dipukul oleh ex-husband dia sebelum ni. Pada awal 2 minggu dua beradik ni tinggal dekat rumah Gertrude, semuanya okey, tak ada masalah. Sylvia sendiri pun selalu tolong Gertrude kemas rumah dan juga cuci pinggan. Tapi detik hitam mula terjadi bila ayah diorang ni terlambat bayar duit kepada Gertrude. Jadi dia nak lepaskan geram tu, Gertrude telah memukul Sylvia dan juga Jenny. Apa benda yang diorang buat mesti Gertrude tak akan suka. Gertrude akan cari juga kesalahan diorang, dan diorang ni akan dipukul. Diorang akan dipukul dengan menggunakan botol kaca ataupun tali pinggang kulit milik husband dia dulu. Bila dia tak larat nak pukul diorang, dia suruh anak-anak dia pula pergi pukul diorang. Di antara Sylvia dengan Jenny, Sylvia lah yang paling kerap kena pukul dengan Gertrude. Lepas tu Paula pernah fitnah Sylvia. Dia kata yang Sylvia ni mengandung, so dia telah tendang kemaluan Sylvia ni berkali-kali. Manakala mak dia pula bakar semua jari Sylvia menggunakan mancis sambil tendang kemaluan Sylvia, dan dia bebel, dia kata yang berzina tu berdosa. Sedangkan Paula masa tu tengah mengandung anak luar nikah. Jadi ceritanya Paula ni telah dimengandungkan oleh lelaki orang. Tapi aku macam geram jugalah, anak dia sendiri pregnant, anak luar nikah, tapi dia marahkan anak orang lain yang pregnant, sedangkan tak ada bukti yang kukuh pun. Bukan Paula je yang dibenarkan pukul Sylvia, Gertrude juga benarkan anak-anak dia yang lain untuk pukul Sylvia juga. Pernah satu hari Sylvia ni telah ditolak jatuh dari tangga atas sampai ke bawah oleh anak-anak Gertrude. Alasan dia diorang just suka-suka je. Gertrude juga pernah paksa Sylvia untuk makan sausage muntah sampailah Sylvia tu muntah. Lepas tu dia paksa Sylvia makan muntah dia sendiri pula. Sylvia juga telah difitnah, kononnya dia telah menyebarkan gosip pasal Paula dan juga Stephanie yang diorang berdua ni merupakan seorang pelacur. Jadi bila boyfriend Stephanie tu dengar gosip tadi tu, dia pun rasa marah, and then dia pun seranglah Sylvia. Bukan tu je, dia siap bawa geng-geng dia pergi ke rumah Gertrude and then seksa pula Sylvia dekat rumah
rumah tu. Kalau aku nak cerita pasal penderitaan diorang ni memang banyak sangat. Nak bayangkan pun dah terasa amat sakit, apatah lagi orang yang alaminya. Siksaan yang diorang dapat ni lebih kurang macam kes Cungkur Frota juga. Tapi siksaan ni lebih teruk ke atas Sylvia berbanding adik dia Jenny. Dia pernah dibiarkan kelaparan tanpa diberi minuman dan juga makanan. Lepas tu dia disuruh minum air kencing dia sendiri, dipaksa mandi dengan air yang mendidih. Lepas tu diorang letak garam dekat luka dia yang masih baru ni dan diorang masukkan botol kaca dalam kemaluan dia. Paula sendiri pernah pukul muka Sylvia sampai tangan dia sendiri patah. Bayangkanlah macam mana kuatnya Paula tu tumbuk muka Sylvia. Jenny selalu diugut oleh Gertrude untuk pukul kakak dia sendiri tau. So kalau Jenny tak nak buat, dia akan diugut oleh Gertrude yang dia akan didera pula. Jadi nak tak nak dia terpaksalah pukul kakak dia. Diorang berdua sebenarnya pernah cuba untuk hubungi family diorang dan beritahu apa yang terjadi dekat diorang. Tapi tak berjaya sebab diorang ni memang dilarang untuk keluar dari rumah. Tak lama lepas tu akhirnya Sylvia tak dibenarkan lagi ke sekolah. Lepas tu dia dipaksa untuk tak berpakaian dan dikurung di dalam bilik bawah tanah. Bila dia kena kurung ni, dia jarang dapat makan dan minum sampailah badan dia pun mula susut. Masa Jenny dekat sekolah, dia try nak beritahu orang lain tentang apa yang jadi dekat kakak dia, tapi akhirnya dia yang kena bully. Yang jahatnya tentang Gertrude ni, dia bukan suruh anak dia je pukul Sylvia, tapi dia upah juga anak-anak jiran dia sebanyak 5 sen untuk pergi pukul Sylvia. So diorang ni apa lagi, bila dah dapat duit upah untuk pukul orang, diorang pun pukul lah Sylvia, bakar dia dan mencederakan badan Sylvia. Sylvia pernah jerit minta tolong dekat orang luar dengan harapan ada orang dengar suara dia, tapi tak ada siapa pun yang dengar. Mungkin disebabkan dia duduk di bilik bawah tanah kan, jadi susah lah orang atas tanah ni nak dengar suara dia. Satu hari ada seseorang yang tak dikenali call pihak berkuasa dan beritahu keadaan Sylvia. Jadi diorang pun hantarlah nurse ke rumah Gertrude untuk cek keadaan rumah Gertrude. Tapi Gertrude kata Sylvia ni dah lari dari rumah. Pada 22 Oktober pada tahun yang sama, anak Gertrude yang bernama John telah paksa Sylvia untuk makan sup yang panas dengan jari dia, sampaikan Sylvia ni terkencing tau. Sebenarnya Sylvia ni dah ada masalah untuk mengawal pundi kencing dia, disebabkan dia ni kerap kena pukul. So dia memang mudahlah untuk terkencing dalam seluar. Bila dia terkencing dalam seluar, lagi teruklah dia kena pukul. Balik cerita pasal John tadi, lepas dia paksa Sylvia minum sup dengan menggunakan jari sendiri, dia pun toreh perut Sylvia menggunakan jarum yang panas. Dekat perut Sylvia tu diukir dengan jarum panas tadi tu, dia tulis, "Saya seorang pelacur dan saya bangga." Malam yang sama pula, boyfriend Stephanie ni datang ke rumah untuk ikat Sylvia dan hentak badan dia ke dinding berkali-kali. Disebabkan Sylvia dah tak tahan, dia beritahu kat adik dia, dia kata yang dia mungkin akan mati. Bila Gertrude tengok keadaan Sylvia ni makin teruk, dia paksa Sylvia tulis surat pula. Surat tadi akan dihantar kepada mak dan ayah dia. Jadi Sylvia kena tulis yang dia dah lari dari rumah. Lepas tu badan dia dah cacat ataupun cedera macam tu masa dia buat hubungan badan dengan lelaki yang dia kenal. And then Gertrude ni suruh John bawa diorang berdua tadi tu ke hutan dan tinggalkan diorang berdua kat sana. Bila Sylvia dengar pasal plan Gertrude tadi, dia pun cubalah untuk melarikan diri. Tapi disebabkan keadaan dia yang teruk dan cedera, diorang dapat tangkap Sylvia masa dekat pintu keluar rumah. Gertrude ni dia jadi lagi marah tau. Lepas tu dia gunakan besi langsir untuk pukul muka Sylvia. Lepas tu diorang bawa dia ke bilik bawah tanah dan ikat dan diorang pukul dia sampai dia pengsan. Tak lama lepas tu Sylvia ni dia terbangun daripada pengsan dia, tapi dia tak boleh bercakap. Even badan dia sendiri pun dia tak boleh nak kontrol. Dia try panjat tangga tapi tak berjaya sebab dia terjatuh ke bawah. Gertrude ni perasan yang Sylvia ni dia tak give up untuk larikan diri. Lepas tu dia pergi pijak kepala Sylvia ni sekuat hati dia. Pada 26 Oktober tahun 1965, akhirnya Sylvia telah menghembuskan nafas dia yang terakhir disebabkan pendarahan dalam otak dan juga kekurangan zat. Awal tu Gertrude memang tak percaya yang Sylvia ni dah tak ada tau. Dia ingat yang Sylvia ni just berlakon je. Dia pun pukul badan Sylvia dan jerit-jerit suruh bangun. Sebenarnya Gertrude takut kalau benda tu terkantoi dia akan ditangkap polis. So dia pun fikir macam mana nak cipta alasan supaya dia terlepas. Lepas tu dia panggil Richard. Richard ni pun salah seorang yang pernah pukul Sylvia juga. Dia panggil Richard supaya Richard ni pergi call polis dengan menggunakan telefon awam. Manakala Sylvia tadi telah diletakkan di dalam sebuah bilik. Bila polis sampai ke rumah Gertrude, so diorang pun create lah satu statement palsu untuk tipu pihak polis. Gertrude kata dia cuba untuk selamatkan Sylvia sebelum dia meninggal tapi tak berjaya. Dia beritahu pihak polis yang Sylvia ni lari dari rumah ikut beberapa budak lelaki. Sebelum dia balik pula ke rumah Gertrude petang tu. Masa dia balik tu, Gertrude beritahu yang Sylvia ni tak pakai apa-apa pakaian dan dia bawa sekeping surat. Sebelum polis tinggalkan rumah diorang, Jenny sempat tahan pihak polis tadi dan dia cakap, "Bawa saya keluar dari sini dan saya akan ceritakan semuanya." So hasil bedah siasat ke atas Sylvia menunjukkan badan Sylvia ni ada 150 luka. Lepas tu ada kerosakan saraf yang teruk dan bibir dia berdarah sebabnya dia gigit untuk tahan sakit. So maksudnya masa dia kena pukul tu dia macam tu untuk tahan sakit tu, sampaikan dia punya bibir pun berdarah. And then diorang cek pula kemaluan Sylvia dan sebenarnya dia masih lagi darah dan bukan seorang pelacur ataupun tengah mengandung macam yang dikatakan oleh Paula. Kemudian polis telah menahan Gertrude, Paula, Stephanie, John dan juga boyfriend Stephanie yang bernama Coy. Richard yang berusia 14 tahun dipenjarakan selama 2 tahun kemudian dibebaskan. And then dia meninggal disebabkan kanser pada usia 21 tahun. Boyfriend Stephanie iaitu Coy yang berusia 15 tahun dipenjarakan 2 tahun juga dan meninggal pada usia 54 tahun disebabkan serangan jantung. John
yang berusia 12 tahun pun dikenakan hukuman penjara 2 tahun, kemudian meninggal pada usia 52 tahun disebabkan diabetes. Manakala Paula yang berusia 17 tahun telah dipenjarakan selama 20 tahun dan anak dia yang masih tengah pregnant tu telah diserahkan kepada orang lain. Lepas tu Paula ni telah keluar penjara pada tahun 1972 dan dia pernah menyamar jadi cikgu selama 14 tahun. Tapi akhirnya perbuatan dia telah terkantoi. Manakala Gertrude yang berusia 36 tahun masa tu telah dikenakan penjara seumur hidup. Tapi masa dekat penjara, hidup dia sebenarnya agak senang dan sukses sebab dia digelar sebagai ibu. Sebabnya dia berjaya mengendalikan kedai jahit dekat penjara. Lepas tu dia telah dibebaskan pada tahun 1985 disebabkan dia ni berkelakuan baik, dan dia telah meninggal pada tahun 1990 disebabkan kanser paru-paru. Manakala Jenny iaitu adik Sylvia pula telah berkahwin dan mempunyai anak sendiri. Dikatakan rumah Gertrude telah dirobohkan setelah berpuluh-puluh tahun dibiarkan kosong. Berdasarkan cerita yang aku kongsikan dekat korang, aku rasa ada beberapa kecuaian dari segi pihak ayah dia dan juga jiran tetangga Gertrude. Sepatutnya sebagai seorang ayah, busy macam mana pun, kau kena juga pergi tengok keadaan anak kau macam mana. Kau tak boleh percayakan orang yang jaga anak kau tu 100%. Kita tak boleh nak salahkan mak dia Betty sebab masa tu mak dia ada dekat dalam penjara. So mak dia tak ada choice dan tak boleh buat apa-apa. Jadi ayah dia sepatutnya yang ambil tanggungjawab tadi tu, pergi melawat anak dia, pergi tengok keadaan anak dia, bukan dia lepaskan tanggungjawab macam tu je. Kecuaian yang kedua pula adalah jiran tetangga Gertrude sendiri. Diorang mungkin tahu yang Sylvia ni kena pukul, tapi diorang sendiri ignore sebab diorang risau Gertrude ni dera anak-anak diorang pula. Kalau diorang ambil action lagi awal iaitu report polis, benda ni tak akan terjadi dan Sylvia mungkin akan hidup lagi lama dan dia tak perlu menderita seusia 16 tahun dan meninggal dalam keadaan yang tragis. So nasihat aku, kita sebagai jiran, sebagai parents, kita kadang-kadang kena busybody tau. Bukan busybody laki bini tu bergaduh lah. Maksud aku busybody tu ambil berat tentang jiran tetangga kita. Kalau kita dengar something yang pelik, yang kita rasa macam apa benda yang terjadi, apa benda yang kita rasa macam something fishy, kita sepatutnya kena alert benda-benda macam tu supaya tak terjadi benda-benda yang tak diingini. Dan sebagai parents pula, kita tak boleh lepaskan tanggungjawab kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk jaga anak-anak, kita lepaskan kepada orang lain. Walau bagaimanapun itu adalah tanggungjawab kita, darah daging kita, kita kena ambil berat pasal orang. Dan aku harap kisah yang aku kongsikan kepada korang ni kita boleh jadikan sebagai satu iktibar supaya kita lagi alert dengan keadaan sekeliling. And that's it for today, dan aku harap korang suka dengan video aku pada kali ni. Yang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.